Ramai orang ingat operasi set ni senang, kacang je. Tapi kalau korang tersilap buat ada careless mistake, markah korang akan melayang. Okey, contoh soalan ni dia bagi set semester integer. Integer tu apa guys? Integer tu sebenarnya adalah nombor bulat. Nombor yang bukan pecahan ataupun perpuluhan. Nombor bulat contohnya 1, 2, 3, 4 memang betul-betul nombor tu je. Bukan pecahan, bukan perpuluhan. Okey, so set semester dia berapa? Set semester dia iaitu korang kena buat tanda ni. Tanda pembuka ni. Lepas tu korang senaraikanlah integer antara 50 sampai 60. So kalau ada tanda dekat bawah ni kan. Ada tanda garis dekat bawah tu. So korang ambil nombor dia sekali. Maksudnya X lagi besar ataupun sama dengan. Yang ni tanda bawah tu maksudnya sama dengan. Ambil sekali nombor tu. Okey. 50. Lepas 50 berapa? 51. 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Okey, lepas tu korang tutuplah kurungan. Dah siap set semester, korang pergi kepada set seterusnya. Set G, dia kata X ialah nombor perdana. Apa maksud nombor perdana? Nombor perdana adalah nombor yang dia tak boleh bahagi dengan apa-apa nombor. Tak boleh dengan bahagi apa-apa nombor. Memang takkan dapat jawapan. Kalau dapat jawapan pun dalam perpuluhan. Ingat jawapan kena dalam nombor bulat ataupun integer. Maybe kalau dia darab dengan apa-apa nombor, dia akan dapat pecahan ataupun perpuluhan. So, dia tak valid. Nombor perdana ni maksudnya, dia kena bahagi dengan nombor dia sendiri and dapat jawapan adalah 1. Itu maksud nombor perdana. Okey. So, nombor perdana dia korang kena tengok dalam set semester ni. Korang jangan tengok tempat lain. Pening. Nombor perdana macam mana nak cari mana satu kan? Jangan. Tengok je dekat dalam set semester ni. Inilah daripada sinilah korang keluarkan. Korang listkan apa nombor perdana dia tu. Okey, korang tulis G. G lepas tu korang buka. Dah jadi apa dah ni kan. Buka kurungan. Buka kurungan. Okey, korang ambil. Pilih je mana-mana nombor. Tak boleh pilih je guys. Tengok yang mana nombor perdana. Contohnya 50. 50 boleh tak bahagi dengan nombor 2? Dapat 25. So kalau dia boleh bahagi dengan apa-apa nombor kan. Kalau dapat jawapan dan jawapan tu dalam bentuk nombor bulat. So maksudnya dia bukan nombor perdana. And then 51 boleh tak bahagi 3? Dapat. 51 bahagi 3 dapat 17. So, dia bukan nombor perdana. 52 pula. 52 bahagi dengan 2. Contoh. 52 bahagi 2, 26. Dapat jawapan. So, dia bukan nombor perdana. 53 pula. 53 bahagi 2 dapat. Dapat perpuluhan. Okay, next. Kita tengok pula. 53 bahagi 3. Dapat perpuluhan juga ataupun pecahan. 53 bahagi 4. Dapat pecahan ataupun perpuluhan. Lepas tu, 53 bahagi 5, still dapat pecahan, perpuluhan. 53 bahagi 6, dapat pecahan juga. 53 bahagi 7, dapat pecahan juga. 53 bahagi 8, dapat pecahan juga. Kalau korang dah cari, kan, sampai nombor 10 korang cari kan, dapat pecahan ataupun perpuluhan, maksudnya dia adalah nombor perdana. Memang dia kena bahagi dengan nombor dia juga. 53 memang kena bahagi 53 baru dapat 1. Dia tak boleh bahagi, jangan bahagi dengan nombor 1. Start bahagi dengan nombor 2. Kalau 53 bahagi 1, of course dah dapat nombor tu balik 53 kan. Korang start dengan bahagi dengan nombor 2 dan seterusnya. Korang kira je, bahagi je sampai nombor 10. Lepas tu kalau tak dapat juga, kalau jawapan dia dalam pecahan ataupun perpuluhan, maksudnya betul lah dia tu nombor perdana. Okey, 53 adalah nombor perdana. Kita tengok nombor 59 pula. 59 bahagi 2. Dapat pecahan, perpuluhan. 59 bahagi 3. Dapat pecahan juga. 59 bahagi 4. Dapat pecahan juga. Nombor 59 bahagi 5. Dapat pecahan juga. 59 bahagi 6. Dapat pecahan. 59 bahagi 7. Dapat pecahan. 59 bahagi 8. Dapat pecahan.
59 bahagi 9 dapat pecahan. 59 bahagi 10 pun confirm dapat pecahan. So, kalau korang kira-kira sampai 10 tu dapat pecahan. So, korang tak payah fikir banyak. Maksudnya dia adalah nombor perdana. So, next adalah nombor 59. 60 pula. 60 ni confirm bukan nombor perdana. Sebab 60 bahagi 2 korang dapat 30 kan. So, korang tutup lah korang punya kurungan ni. Dapatlah dua nombor perdana iaitu 53 dan juga 59. Lepas tu korang nak buat set H pula. Okey, set H ni dia kata gandaan 4. Gandaan 4 maksudnya sifir 4. 1 darab 4, 4, 2 darab 4, 8, 3 darab 4, 12. So, jawapan kepada sifir 4 ni ada tak dekat set semesta ni? Ada tak? Kalau ada, masukkan dekat set H ni. Okey? Tapi kalau korang nak buat macam ni satu-satu ni, macam payah sikit kan? So, korang boleh guna kalkulator. Korang tengok dekat set semesta ni, korang bahagikan dengan nombor 4. Korang bahagikan dengan nombor 4. Kalau jawapan dia tu dalam bentuk integer ataupun dalam bentuk nombor bulat, so korang boleh masukkan dalam set H ni. Tapi sebaliknya kalau jawapan dia tu korang dapat dalam bentuk pecahan ataupun perpuluhan, maka dia bukan gandaan 4. So korang tak payahlah masuk dalam set H ni. Okey? So ambil jawapan yang nombor bulat saja. Contoh 50 kan? 50 bahagi dengan 4. Dapat jawapan dalam pecahan. So jangan masukkan dalam ni. 51 pula. 51 bahagi 4. Dapat pecahan juga. 52 bahagi 4. Dapat nombor bulat. Nombor 13 jawapan dia. So, kalau dapat jawapan nombor bulat, masukkan dalam ni. Iaitu 52. 52. Okey, next. 53. 53 bahagi 4. Dapat pecahan. Tak payah masuk. 54 bahagi 4. Dapat pecahan. 55 bahagi 4. Dapat pecahan. 56 bahagi 4. Dapat nombor 14. So, masukkan sini 56. Okey, 57 pula bahagi 4. Dapat pecahan. 58 bahagi 4. Dapat pecahan. 59 bahagi 4. Dapat pecahan. 60 bahagi 4. Dapat jawapan 15. So, ada 3 sahajalah yang gandaan 4. 52, 56 dengan 60. Lepas tu apa lagi kita nak cari? Set R. Okey, set R ni dia kata dalam gandaan 5. Sama juga macam ni. Yang kalau atas ni sifir 4. Kalau yang ni sifir 5. Gandaan 5 tu maksudnya sifir 5. So, korang bahagikan dengan nombor 5. Bahagikan je dengan nombor 5. Macam tadi dapat tak jawapan nombor bulat? 50 bahagi 5. 10. So, dia adalah gandaan 5 lah nombor 50. Okey. Lepas tu 51 bahagi 5. Boleh tak? Tak boleh. 52 bahagi 5. Boleh tak? Tak boleh. 53 bahagi 5. Tak boleh. 54 bahagi 5. Tak boleh. 55 bahagi 5 dapat 11. Yes, boleh. Lepas tu 56 bahagi 5. Tak boleh. 57 bahagi 5 pun tak boleh. 58, 59 tak boleh bahagi 5. 60 boleh bahagi 5 dapat 12. So, kita nak cari pelengkap kepada kesatuan set ni. Okey, korang cari dulu kesatuan set G atau set H. Okey. So, tengok kalau kesatuan maksudnya korang kena cari semua unsur yang ada dekat dalam set G dan juga set H tu. Yang ini. Korang cari. Korang listkan semua unsur yang ada dekat dalam kedua-dua set tu. Okey, korang buatlah macam ni. Kalau kesatuan set G atau set H, okey, kesatuan set, so dia punya unsur adalah tengok, ambil nombor yang paling kecil supaya korang tak keliru. Korang susun ni daripada nombor kecil sampai nombor besar lah. Contohnya 52. Lepas tu 53. And then 56. 59. 59. 60. Kadang-kadang dia ada repeat. Contohnya dekat atas ni nombor 54. Dekat bawah ni pun ada nombor 54. Korang jangan letak dua nombor dekat dalam ni 54. Lepas tu letak lagi 54. Tak boleh. Contoh kalau nombor tu 54. 54 je korang letak kat sini. So sebab tu saya cakap susun ikut turutan daripada kecil ke besar. Kalau korang letak ni dulu, lepas tu baru yang ini, nanti kemungkinan korang akan macam confuse lah. Sebab takut
korang terrepeat nombor yang sama, terulang. Terulang nombor yang sama. Okey, sekarang ni korang nak kena cari pelengkap kepada bagi kesatuan set G atau set H. So, kalau nak cari pelengkap tu apa guys? Pelengkap tu maksudnya korang kena cari unsur selain daripada unsur yang ada dekat dalam set G, kesatuan set G ataupun H ni. Selain daripada ni, ada tak dekat set semester tu selain daripada nombor ni? Ada tak? Ada. Korang ambil lah. Contohnya yang tak ada dekat dalam set ni. Kesatuan set ni yang tak ada. Nombor apa? 50. So korang buka dia punya kurungan. Tulis 50. 51 ada tak kat sini? Tak ada. 51. 52 ada, 53 ada, 54. 54 tak ada kat sini. Tulis 54. 55 ada tak dalam ni? Tak ada. Tulis 55. 56 ada. 57 tak ada. Tulis 57. 58 pun tak ada. 59 dengan 60 ada. Okey. So, korang dah tulis dah. Korang dah senaraikan dah semua elemen yang menjadi pelengkap kepada kesatuan set ni. Okey. Lepas korang dah senaraikan tu, korang kira berapa dia punya unsur. Korang nak cari dia punya bilangan unsur. N. Kan? Korang letak je N dekat sini. N tu maksudnya bilangan unsur lah. Okey. N kepada ataupun bilangan unsur kepada pelengkap kesatuan set G atau set H. Okey, berapa? Kira satu, berapa nombor yang dia ada? Satu, nombor tu kita panggil unsur lah. Berapa unsur yang dia ada? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, jawapannya 6. Jangan korang buat bracket lagi, tak payah. Sebab ni dah bukan unsur. Yang ni bilangan unsur. Kalau bilangan unsur, tak payah buat bracket. Tak payah buat dia punya kurungan ni. Korang tulis je jawapannya 6. Dah settle macam tu